Arau. Puan Yang di-Pertua, soalan yang kedua. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat saya Yang Berhormat Arau di atas soalan. Memandangkan soalan Yang Berhormat Arau ini merupakan soalan yang agak berbentuk dasar, ya. Jadi saya cuba juga jawab dari aspek yang sama. Pertama, dari segi definisi kos sara hidup, Yang Berhormat, kos sara hidup ialah sejumlah kos yang perlu ditanggung oleh seseorang individu ataupun sesebuah isi rumah untuk memenuhi keperluan seperti makanan dan minuman, pakaian, perumahan, kesihatan serta keperluan lain untuk kelangsungan kehidupan wajar. Jadi DOSM ataupun Jabatan Statistik Malaysia telah pun menggariskan beberapa faktor, iaitu 6 faktor yang mempengaruhi kos sara hidup. Yang pertama, Puan Yang di-Pertua, harga barangan dan perkhidmatan. Yang kedua, pendapatan ataupun income. Yang ketiga, corak perbelanjaan. Yang keempat, lokasi. Yang kelima, ciri-ciri demografi. Dan yang keempat, saiz isi rumah. DOSM juga telah membangunkan satu indikator kos sara hidup untuk membina satu satu cara mengukur, ya, perbelanjaan supaya bolehlah satu-satu keluarga itu mengalami ataupun melalui satu kehidupan yang wajar. Jadi dari segi harga barang dan perkhidmatan, Puan Yang di-Pertua, dia banyak faktor-faktor luaran seperti perubahan iklim contohnya, harga barang import contohnya. Jadi apa yang kita boleh lakukan sebagai kerajaan ialah untuk perkara yang kedua, iaitu pendapatan. Jadi untuk menambah disposable income ataupun kemampuan berbelanja, kerajaan telah pun memperkenalkan 1. Sistem saraan perkhidmatan awam. 2. Dasar gaji progresif bagi pemberian upah dan gaji yang adil. 3. Melaksanakan inisiatif pendapatan rakyat. 4. Semakan perintah gaji minima dari semasa ke semasa. Dan 5. Penempatan gaji premium lepasan TVET melalui dasar TVET negara. Di samping itu, Puan Yang di-Pertua, kerajaan juga telah memperuntukkan 13 bilion untuk tahun 2025 berbanding 10 bilion pada tahun 2024 untuk STR dan SARA. Ini semua untuk meningkatkan pendapatan. Di masa yang sama, kita juga mengkaji berkenaan dengan perbelanjaan untuk kehidupan wajar ini. Dan kerana setiap keluarga itu berbeza, ada keluarga ada anak OKU, ada keluarga anak ramai, ada sekolah rendah, sekolah menengah, ada keluarga dan sebagainya. Jadi maka ianya berbeza. Jadi setiap isi rumah itu untuk hidup secara wajar memerlukan keperluan yang berbeza. Ada bahagian yang kedua, Puan Yang di-Pertua, kalau boleh izinkan saya. Ringkaskan. Bahagian yang kedua berkenaan Arau punya soalan ni dasar, jadi kena jawab. Dia bahagian yang kedua, ya, yang Berhormat Arau, berkenaan dengan kartel dan monopoli. Kartel ini ialah by definisinya apabila ada beberapa syarikat berpakat. Dia berpakat untuk mengawal harga. Contoh, apabila beberapa syarikat mengawal harga makanan haiwan. Contohnya, di sepanjang rantaian bekalan itu, kalau berlaku keadaan di mana mereka berpakat, maka harga barang itu akan meningkat. Ya, sebab mereka nak bagi makanan at this harga macam ni. Jadi semua orang tak boleh nak cari tempat yang lebih murah sebab mereka dah pakat. Jadi MyCC telah pun dalam keadaan ini MyCC bermain peranan untuk membuat siasatan dan mengambil tindakan sekiranya didapati berlaku keadaan kartel. Kedua ialah berkenaan dengan monopoli. Monopoli ialah apabila ada satu syarikat menyalahgunakan kuasa dominannya, ya, kuasa dominannya untuk meletakkan syarat yang berbeza sehingga dia mendapat keuntungan daripada itu. Dalam kes PLKS lah, kalau kita ingat, pada tahun 2019 ada satu syarikat yang dikenakan hukuman, ya, kerana menyalahgunakan kedudukan dominan mereka, iaitu monopoli. Jadi di sini MyCC memainkan peranan dan sepanjang rantaian bekalan itu, apabila MyCC dapati ada monopoli dan ada kartel, maka MyCC boleh mengambil tindakan. Terima kasih, Puan Yang di-Pertua. Arau. Soalan tambahan. Saya tahu soalan ni agak berat. Yang Mak boleh jawab betul ya. World Economic Outlook
Bank Dunia menunjukkan indeks harga pengguna IHP telah diunjurkan iaitu daripada 2.3, 2.5 pada tahun 2023 sekarang 2.8. Jadi saya ingin bertanya, apakah kerajaan bercadang menyemak semula terhadap komponen baku IHP negara agar ia kekal relevan dan mencerminkan kos sara hidup sebenar? Jawab betul ni Yang Amat, sebab kalau Yang Amat jawab macam tu dia tak dapat selesai masalah. Kemudian tentang kartel, monopoli tadi, Yang Amat telah bagi tafsiran dari segi Dewan Bahasa tentang makna monopoli, tentang makna kartel. Yang saya nak jawapan ialah yang terakhir itu Yang Amat kata kerajaan akan ambil tindakan. Sejauh mana kerajaan telah ambil tindakan kepada kartel dan juga monopoli ini yang telah mempengaruhi harga makanan sekarang. Dan yang keduanya ialah ringkaskan soalan, satu soalan sahaja. bukan satu soalan ya. Dan bukan saya tanya ini lagi satu soalan. Dan Yang Amat telah menyebut tadi tentang harga makanan tadi, kerajaan telah selesaikan melalui pelbagai cara pendapatan pengguna gaji minima. Tapi kerajaan Amat tak masuk di sini pendapatan petani. Yang Amat di antara orang yang terlibat kesan secara langsung ialah petani, nelayan. Mereka ni tidak ada pendapatan tetap, tidak ada gaji minima. Mereka hanya bergantung kepada harga yang akan ditetapkan oleh kerajaan, iaitu harga lantai beras. Apakah harga lantai padi yang sekarang ni 1,300, kerajaan sewajarnya naik kepada 1,500 ataupun 1,800. Jadi hak itu boleh menyelesaikan peringkat bawahan. Yang lain itu sudah ada cara pendapatan mereka untuk menyelesaikan masalah. Jangan korang ajar. Sila duduk. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Arau. Berkenaan dengan bakul dalam IHP, saya nak maklumkan Yang Berhormat Arau, sejak Januari 2024 kerajaan sudah pun mengkaji berkenaan dengan bakul dalam IHP ini. Dulu ada 12 kategori, sekarang sudah ada 13 kategori Yang Berhormat Arau. Nanti saya beri dia punya detail dia dalam jawapan bertulis ya. Terima kasih Yang Berhormat Arau berkenaan dengan harga makanan ya. Seperti saya katakan tadi, sewaktu tahun 2022, harga ayam itu kita tak boleh kawal. Dia RM9.40 harga siling itu semua orang tak boleh jual. Dan mereka letak pula harga potong tambah RM1, jadi jual RM10.40. Itu sebab kartel makanan haiwan yang sudah pun dibenteras dan dikenakan hukuman di mahkamah ya, melalui apa yang telah dibuat oleh MyCC. Jadi berkenaan dengan beras dan petani, Yang Berhormat Arau, saya nak maklumkan bahawa MyCC juga sudah pun menyiapkan laporan kajian mereka berkenaan dengan kartel padi dan beras. Ya, tapi saya tak boleh dedahkan di sini lagi ya, sehingga laporan rasmi itu didedahkan. Tapi sudah pun diselesaikan berkenaan dengan kartel padi dan beras dan kemungkinan penyalahgunaan kedudukan dominan mana-mana syarikat yang mengawal ya berkenaan bekalan benih ya, bekalan benih, import dan sebagainya. Ya, terima kasih. Tampil. Terima kasih Puan Speaker. Pada Julai lalu KPDN ada memperkenalkan dua program baru yang menangani kos sara hidup rakyat, iaitu Ehsan Cashback dan Air Mesra, yang merupakan inisiatif terbaru sektor swasta di bawah Ehsan Rahmah Madani. Jadi itu saya ingin mengetahui apakah perancangan kementerian untuk meluaskan lagi rangkaian serta premis perniagaan yang terlibat supaya dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh rakyat bagi mendepani cabaran kenaikan kos sara hidup, dan apakah status terkini berkenaan inisiatif menu rahmah yang semakin dilupakan serta semakin sukar ditemui di premis-premis perniagaan. Terima kasih Puan Speaker. Terima kasih ya di atas soalan. Saya berkenaan dengan Ehsan ni, kita ialah kerjasama dengan orang kata private initiative ya. Jadi kita sentiasa buat libat urus untuk memastikan bahawa kita menambah syarikat-syarikat yang bekerjasama dengan kita untuk terlibat dalam Ehsan Rahmah Madani ni. Sebab ini adalah voluntary ya. Dan itu kerja urusan yang berterusan berkenaan dengan status terkini menu rahmah. Izinkan saya Puan Deputua menceritakan sikit berkenaan dengan menu rahmah.
apabila kita memperkenalkan kad diskaun menu rahmah pada tahun lepas pada bulan November seingat saya, kad diskaun menu rahmah ini ialah untuk memberikan diskaun kepada pengusaha-pengusaha menu rahmah supaya mereka boleh beli barang-barang keperluan untuk memasak menu rahmah itu dengan harga diskaun. Namun kita dapati selepas beberapa bulan kita dapati ada masalah kerana supermarket yang menawarkan khidmat untuk diskaun ini mempunyai sistem yang berbeza dan kad diskaun kita tak dapat nak apa orang kata satu kad itu diguna pakai kepada semua supermarket sebab dia ada sistem yang berbeza. Maka kita sudah pun mengatasi masalah tersebut, Puan Dipertua, dengan cara menawarkan kad diskaun menu rahmah ini kepada operator menu rahmah untuk mereka membeli di jualan rahmah. Ya, sebab sebelum ini jualan rahmah ini tak boleh membekalkan kepada peniaga. Tapi melalui kad diskaun menu rahmah ini, dan saya harap ini ada ahli-ahli yang berhormat boleh ambil nota poin ini. Mereka nak tawarkan menu rahmah tu dengan kad diskaun menu rahmah ini, mereka boleh pergi ke jualan rahmah dan dekat jualan rahmah itu akan diberikan kelonggaran kepada pemegang kad diskaun menu rahmah ini untuk membeli barang-barang keperluan. Kalau dulu ayam 2 ekor mungkin lebih ya kerana dia meniaga. Ya, kalau beras dulu 1 paket, 2 paket, sekarang kalau dia meniaga dia boleh lebih dengan mendapatkan kad diskaun menu rahmah daripada KPDN. Terima kasih Puan Ketua.